Hello. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan membincangkan soalan 3 kertas 2 dari negeri Kelantan. Tanpa membuang masa, marilah kita lihat pada soalan. Raja menunjukkan suatu persimpangan jalan raya tanpa rampu isyarat. Bersamaan jalan raya yang dilalui oleh kereta api ialah Y sama dengan 2X tambah 6. Kereta api berada di sepanjang jalan raya ini. Jadi persamaan ini ialah Y sama dengan 2X tambah 6. Dan persamaan jalan raya yang dilalui oleh kereta Q ialah X per 20 tambah Y per 10 sama dengan 1. Kereta Q berada di sepanjang jalan raya ini. Bermaksud persamaan ini ialah X per 20 tambah Y per 10 sama dengan 1. Untuk memudahkan pengiraan kita, saya cadangkan kita lakarkan semula gambar raja ini pada kertas jawapan. Jadi, saya akan lakarkan di sebelah kanan. Sekarang kita ada dua garis, 1 dan 2. Dan kita tahu kedudukan kereta api berada di sini dan Q berada di sini. Kemudian saya akan salin kedua-dua persamaan ini pada gambar raja ini. Y sama dengan 2X tambah 6 dan di sini ialah X per 20 tambah Y per 10 sama dengan 1. Selepas itu kita baca soalan. Sebuah kereta api bergerak dengan kelajuan 80 km per jam pada sebatang jalan raya yang lurus dan sebuah kereta Q bergerak dengan kelajuan 40 km per jam dari satu persimpangan kecil. Jadi kita akan labelkan laju kereta api di sini dan laju kereta Q di sini. Boleh? Laju kereta api sama dengan 80 km per jam. Manakala laju kereta Q ialah 40 km per jam. Boleh? Jika kereta Q tidak berhenti dan terus membelok ke kanan ketika tiba di persimpangan tersebut, cari koordinat titik berlakunya pelanggaran di antara kereta api dan kereta Q. Baik, sekarang kereta api sedang arah ke arah sana, jadi saya akan labelkan ada panah ini. Dan kereta Q bergerak ke sana, jadi saya labelkan ini. Apabila kereta Q tiba di persimpangan ini, terus belok ke kanan. Dan ini akan menyebabkan pelanggaran berlaku. Sebab kereta Q tidak lihat kiri dan kanan jalan raya, terus belok ke kanan. Jadi titik ini merupakan titik pelanggaran. Sekarang kita nak cari apa? Cari koordinat titik berlakunya pelanggaran. Bermaksud kita nak cari koordinat titik ini. Dan tanya pada diri, apakah titik ini? Titik ini sebenarnya ialah titik persilangan antara jalan raya ini dengan jalan raya ini. Boleh? Jadi kita hanya perlu menggunakan persamaan serentak. Selesaikan kedua-dua persamaan ini untuk mencari X dan Y. X dan Y yang kita dapat sebenarnya ialah koordinat titik persilangan. Boleh? Jadi saya akan salin kedua-dua persamaan ini di bawah. Y sama dengan 2X tambah 6 persamaan pertama. Kemudian kita ada X per 20 tambah Y per 10 sama dengan 1. Oleh sebab bentuk pintasan ini agak kompleks, jadi saya akan tukar kepada bentuk keturunan, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Apakah yang saya perlu buat? Saya akan darabkan setiap sebutan dengan 20. Sebutan ini darab 20, ini darab 20, dan ini darab 20. Jadi kita akan dapat apa? 20 dengan 20 dimasukkan, kita tinggal X. 20 bahagi dengan 10, kita dapat apa? Kita dapat 2. Jadi kita tinggal 2Y sama dengan 20. Kemudian kita boleh pindahkan X ke sebelah kanan. 2Y sama dengan negatif X tambah 20. Dan kita akan pindahkan 2 ke sebelah kanan. Y sama dengan negatif 1 per 2X tambah 10. Ini merupakan persamaan yang kedua. Boleh? Sekarang kita ada dua persamaan. Kita boleh gantikan 1 ke dalam 2. Gantikan 1 ke dalam 2. Maka kita dapat 2X tambah 6 sama dengan ini. Negatif 1 per 2X tambah 10. Kemudian kita hanya perlu pindahkan negatif 1 per 2X ke sebelah kiri dan positif 6 ke sebelah kanan. Jadi kita dapat apa?
2x tambah 1/2x sama dengan 10 tolak 6. Dan kita dapat 4 di sebelah kanan. Untuk sebelah kiri, kita tekan 2 tambah 1/2, kita dapat 5/2x. Untuk mencari x, kita hanya perlu pindahkan 5/2 ke sebelah kanan. 4 bahagi 5/2. 4 bahagi answer, kita dapat 8/5. Ini ialah x. Selepas dapat nilai x, kita boleh cari nilai y. Contohnya, kita boleh gantikan ke dalam persamaan 2. Jadi, saya akan tulis dari 2, y sama dengan negatif 1/2 darab dengan 8/5 tambah dengan 10. Dan kita tekan kalkulator. Negatif 1/2 darab dengan 8/5. Tutup kurungan tambah 10. Jawapannya adalah 46/5. Apabila sampai tahap ini, kita perlu faham apakah yang diwakili oleh x dan y. X ini merupakan koordinat x untuk titik pelanggaran, manakala y ini merupakan koordinat y untuk titik pelanggaran. Jadi kita boleh gabungkan dua ini menjadi koordinat titik pelanggaran, iaitu 8/5, 46/5. Ini adalah jawapan dan kita boleh labelkan titik ini pada gambar saja. 8/5, 8/5 dan 46/5. Boleh? Dan kita akan lihat pada soalan B. Jika kereta Q berada pada koordinat 20, 0. Jadi saya akan label di sini koordinat Q. Kemudian kita nak cari apa? Tentukan jarak antara kereta api dengan titik pelanggaran. Cuba fahamkan soalan. Jarak antara kereta api dengan titik pelanggaran. Maksudnya apa? Dari mana ke mana? Dari P ke titik merah ini. Untuk menjadikan kamu lebih faham, saya akan letak huruf M di sini. M ini merupakan titik pelanggaran. Ini bermaksud kita nak cari jarak dari P ke M. PM sama dengan berapa km. Boleh faham? Jadi, apakah yang kita perlu buat untuk mencari PM? Sebenarnya tidak susah sebab kita sudah diberikan koordinat Q ialah 20, 0 dan kita sudah tahu koordinat titik pelanggaran ialah 85, 46/5. Jadi sebenarnya kita boleh cari apa? Boleh cari jarak. Kita cari jarak QM. Kita cari jarak QM dulu. Selepas kita dapat QM dan kita ada laju Q kan? Bermaksud kita boleh cari masa yang diambil oleh kereta Q untuk sampai di persimpangan ini. Di sini kita perlu faham satu konsep, iaitu masa yang diambil oleh kereta Q dan kereta P untuk sampai di persimpangan ini adalah sama, iaitu TP sama dengan TQ. T bermaksud masa. Masa yang diambil oleh kereta P sama dengan masa yang diambil oleh kereta Q. Boleh faham? Untuk sampai di titik persimpangan ini. Ini bermaksud kita boleh cari TQ berdasarkan jarak QM dan laju Q. Boleh? Kita akan cari TQ dulu. Jadi ini untuk bahagian B, saya tulis di sini. Di sini kita akan cari QM terlebih dahulu sebab kita ada koordinat Q dan M kan. Kita akan menggunakan rumus jarak. Jadi saya akan tulis QM sama dengan punca kuasa 2, 20 tolak 85, kuasa 2 tambah dengan 0 tolak 46/5 kuasa 2. Kemudian kita serahkan kepada kalkulator. Kurungan 20 tolak 8/5 tutup kurungan kuasa 2 tambah dengan 0 tolak 46/5 tutup kurungan kuasa 2. Kita dapat 2116/5. Kemudian kita punca kuasa 2, kita dapat apa? Kita dapat 20.572. Unitnya ialah km sebab unit untuk laju ialah km per jam kan. Jadi saya akan tulis 20.572 km. Selepas kita mendapat QM, kita ada laju kan. Maka kita boleh cari TQ.
yaitu masa yang diambil oleh kereta Q untuk sampai di persimpangan ini. Jadi saya akan salin ini, laju Q sama dengan 40 km per jam sebagai baris pertama. Kemudian kita akan teruskan kiri dan kanan seperti ini. Tanya pada diri, laju ialah apa? Laju ialah jarak bahagi dengan masa, yaitu 20.572 km bahagi dengan masa. Masa ialah TQ sama dengan 40 km per jam. Untuk mencari TQ, kita hanya perlu tukarkan kedudukan mereka. Jadi kita boleh dapat 20.572 km bahagi dengan 40 km per jam. Dan kita tekan kalkulator. 20.572 bahagi dengan 40. Kita dapat 0.5143 jam. Boleh? Ini adalah masa yang diambil oleh kereta Q untuk sampai di persimpangan. Dan tadi saya sudah berpesan, TP sama dengan TQ. Masa yang diambil oleh kereta P untuk sampai di sini adalah sama dengan TQ kan. Jadi saya boleh tulis TP sama dengan TQ. Maka TP sama dengan 0.5143 jam. Boleh? Setelah kita dapat TP, boleh tak kita cari PM? Boleh kan? Sebab kita sudah ada laju. Laju ada, masa ada, maka kita boleh cari jarak. Dan saya akan salin laju P sama dengan 80 km per jam untuk baris pertama. Boleh? Laju P sama dengan 80 km per jam. Kemudian sama seperti tadi, kita akan teruskan kiri dan kanan. Boleh? Laju P ialah apa? Jarak bahagi dengan masa. Jarak ialah P sampai M. Boleh? P sampai M. Jadi kita tulis PM. PM bahagi dengan masa yang diambil ialah 0.5143 jam. Sama dengan 80 km per jam. Untuk mencari PM, kita hanya perlu pindahkan 0.5143 ke sebelah kanan. Bermaksud darab 80 darab answer kita dapat 41.144 km. Maka kita sudah tahu jarak antara kereta P dengan titik pelanggaran ini. Boleh faham? Jadi saya berikan satu kesimpulan. Jarak antara kereta P dengan titik pelanggaran ialah 41.144 km. Boleh tak? Jika tak ada masalah, kita akan tamatkan perbincangan untuk hari ini. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka dan jangan lupa subscribe saluran Tio Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.